dan mereka masih terhidu bau hanyir. Okey guys, kisah seram kita yang seterusnya dikongsikan oleh saudari Juria. Dia ni baru saja bersalin. Jadi bila dia bersalin, dia berpantang di rumah mak ayahnya yang terletak di pantai timur Semenanjung. Kelantan boh. So, selepas berpantang, suaminya pun ambil lah balik dia untuk bawa pulang semula ke Kuala Lumpur. So, suami dia ni jenis tidak suka jalan waktu siang. Dia cakap panas lah siang. Dan siang selalu jam, dia cakap. So, kita ambil malam. Malam. Sebab malam kereta kurang dan sejuk sedikit. Sejuk. Jadi, mereka pun jalanlah pada waktu malam. Jadi, sampai satu masa, okay, sebelum dalam perjalanan mereka tu, tiba-tiba si isteri ni, si Juria ni, dia terhidu satu bau hanyir tengah-tengah mereka dalam perjalanan kan. Bau hanyir, yang bau tu memang sangat bau lah, ya. Jadi dia tidak mau tegur sebab dia sudah tahu kalau ada bau begitu memang jangan ditegur lah, ya. Tapi suaminya pula ni pergi tegur. Bau apa ni cakap? Kau kentut kah? Dia cakap bini dia. Mana ada kentut, dia cakap kan. Dia cakap bau betul. Buka tingkap. Jadi suaminya pun buka tingkap lah. Dan bila buka tingkap makin bau guys. Bau tahu dari luar, dia cakap bau hanyir yang sangat bau. Tapi si isteri sudah tahu yang bau tu memang bau benda yang lain. Dan sampai satu masa minyak kereta mereka sudah kurang. So si suami pun ambil inisiatif untuk isi minyak di stesen minyak yang berhampiran. Jadi mereka nampaklah satu stesen minyak di tepi jalan dan singgah sebentar untuk isi minyak. Dan selepas isi minyak, si suami pergi ke tandas. Dan suami cakap, kita rehat sekejap dulu lah, abang tidur sekejap dulu, nanti kau bangunkan abang terlampau mengantuk, dia cakap. Jadi isteri cakap kan okey lah, dengan kan dorang bawa bayi, kan isteri baru bersalin. So suaminya pun tidur dah sekejap. Manakala si Juria ni dia tidak dapat tidur lah, dia dodoikan anak dia, ya. Tengah-tengah dong suami dia tidur, akhirnya si Juria pun terlelap dan tiba-tiba si Juria terdengar suara dari luar kereta. Juria, dia cakap. Terkejut dia. Ada orang panggil nama aku kah, dia cakap kan. Dan bila dia perhati, ada satu makhluk tengah duduk di depan tandas stesen minyak sambil memanggil namanya. Juria, dia cakap. Merembang bulu romanya guys. Jadi dia bangun laki dia, suami dia. Bangun bang, dia cakap. Dia suami, aku baru tidur sekejap lah, sikit lagi, 5 minit. Bang, bangun dulu bang sekejap bang. Tengok bang siapa dekat tandas tu bang, ya. Dan bila dia bangun, ya, bangun suami dia, mana. Dan bila tengok guys, benda yang duduk di depan tandas tadi sudah berada betul-betul di depan kereta mereka sambil memanggil nama si Juria. Suami dia, Allah Akbar, apa benda ni, dia cakapkan. Ya, nampak seperti seorang perempuan pakai baju putih, rambut panjang, Pontianak lah dalam arti kata lain. Suami dia cepat-cepat onkan kereta, kelang kabut guys. Bayi dia sudah mulai menangis guys. Dan makhluk tu masih di depan kereta mereka sambil memanggil nama istrinya. Juria. Suami dia on saja kereta. Dan bila dia hidup lampu, guys, Allah Akbar, rupa-rupanya stesen minyak yang mereka pergi ni stesen minyak yang terbengkalai kosong guys. Tadi diorang nampak macam terang benderang, tapi sebenarnya stesen minyak yang mereka singgah tu tidak ada. So suami dia terkejut, apa sudah jadi dengan stesen minyak ni, dia cakapkan. Baru orang tahu itu bukanlah stesen minyak yang betul. Suami dia tidaklah peduli lagi, dia pergi sodor saja benda Pontianak tu di depan kereta. Bup, ya, masuk bawah kereta. Jangan peduli, lantak kau lah, dia cakap. Laki dia, suami dia terus jalan.
keluar dari stesen minyak tu. Isteri dia, si Juria ni, beristighfar, bang cepat bang. Dan mereka masih terhidu bau hanyir masih dalam kereta mereka. Jadi suami dia cakap, kau baca doa, kau bacalah apa-apa doa, abang akan azan. Jadi suami dia sambil memandu sambil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sampai habis saja azan, barulah bau hanyir tu mereka tidak hidu lagi. Semangat mereka kedua-dua suami isteri ini hilang dengan gangguan tersebut. Dan mereka masih berfikir, macam mana mereka nampak stesen minyak tu boleh seperti stesen minyak hidup. Tapi bila mereka singgah, rupa-rupanya stesen minyak tu, stesen minyak terbengkalai. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh seorang pemuda yang bernama Azman. Dia ni kerja di KL dan menyewa di satu apartmen. Walaupun dia menyewa rumah, tapi dia jarang berada di rumah kerana dia sering outstation. So dia tinggal seorang diri. Ya, tidak ada kawan. Jadi satu hari dia dapat panggilan satu orang dari rakannya. Ya, rakannya yang bernama Kamal. Okey. Hello, Man. Dia cakap, mana kau, Man? Aku kerja di KL ni. Man, begini, Man. Aku kerja di KL ni, Man. Tapi aku dah ada sewa, dah ada rumah untuk disewa. Bolehkah aku tinggal dengan kau? Si Azman ni, oh no hal, dia cakap. Aku pun tinggal seorang, dia cakap. No hal lah. Boleh lah, dia cakap. Mal, kau tinggal di rumah aku. Lagipun kita pun kawan lama kan. No hal lah. Tapi itulah bilangnya, aku ni jarang di rumah. Ada hal lah. Jadi, si Kamal ni pun tinggallah di rumahnya. Cuma itulah memang jarang dia pulang. Ya, 2 minggu outstation baru pulang rumah. Itu pun kadang-kadang pulang rumah besok sekolah lagi. Kira macam sekolah pula, pergi kerja. Jadi memang rumah ni hanya persinggahan lah. Tapi mereka kadang-kadang berjumpa lah dengan si Kamal ni, bercerita. Cuma yang pelik yang si Kamal ni, dia jarang, kalau macam makan bercerita biasa okey. Tapi kalau mau sembahyang memang dia tidak akan sembahyang. Sehinggalah satu hari masa 1 bulan Ramadan. Jadi si Kamal dia cakap dia mau balik kampung. Jadi dia tidak ada berada di rumah itulah sepanjang bulan Ramadan. Dia balik kampung. Jadi si Azman ni okey lah, no hal lah dia cakap. Jadi selepas bulan Ramadan tu, okey, si Kamal ni pulang semula. So mereka pun seperti biasa. Cuma dia pelik sudah, si Kamal ni macam berkelakuan pelik. Sering memasak pada waktu malam, sering bercerita bersendirian di ruang tamu. Ya, tapi tidak pernah nampak dia sembahyang ke apakah. Kan dia selalu outstation juga kan. Tapi kalau pulang dia sering pelik. Dan bila dia pulang rumah, dia rasa macam bulu rumah dia kembang apa semua kan. Sehinggalah satu hari, okey, si Azman ni diberi cuti 3 hari. So dia bercadang untuk stay saja di rumah tu, tidak mau pergi ke mana-mana. Jadi dia pun kemaslah rumah sepanjang hari tu, dia kemas rumah. Dan dia pelik, kenapa bilik rakannya si Kamal tu berhabuk dan seperti tidak ada orang tinggal. Ya, jadi dia cek lah bilik si Kamal. Bilik si Kamal kosong dan berhabuk. Dia cakap, macam tak pernah pula si Kamal kemas biliknya ni. Jadi dia tak hirau lagi. Dan tiba-tiba dia dapat panggilan daripada si Kamal kawan dia. Hello, Man, dia cakap kan, begini Man, aku ada kenduri di rumah ni, bilangnya. Kenduri di kampung aku. Jadi aku jemput kau datang ke rumah lah. Ya, Sabtu ni, dia cakap. Okey, no hal. Jadi aku stay di kampung lah terus ni, tinggal tunggu kau saja, bilangnya. Bawa lah kawan-kawan, dia cakap. Kawan-kawan lama. Okey, no hal. Mal, nanti aku datang. Baru dia tahu rupanya si Kamal balik kampung. So dia pun bawalah 2 orang 3 orang rakannya ni pergi ke kampung tempat si Kamal. Jadi sampai saja di rumah si Kamal tu tengah buat kenduri ramai. Dia cakap, jadi orang pun naik lah. Jumpa ayahnya. Kemudian orang tanya ayahnya, Pakcik, dia cakap kan, Kamal mana Pakcik? Ayah dia, muka dia berubah terus. Kamal, tak apa, duduk kamu dulu. Dia cakap kan, kamu duduk, makan dulu. Jadi orang pun makan apa semua. Lepas tu si Azman tu beritahu lah, lama sudah Kamal Pakcik tak balik rumah, dia cakap kan. Dia okey kah, dia cakap kan. Kemudian bapak si Kamal tu cakap, kalau aku cakap kamu jangan terkejut. Aku mau tanya, kau ni main-main kah atau buat lawak Man?
lawak apanya pakcik? Itulah saya mau tanya, mana si Kamal? Kemudian bapaknya bagi tahu, Man, untuk pengetahuan kau, si Kamal sudah lama meninggal dunia. Si Azman terus terketar, lututnya lemah, terus macam terduduk mau terbaring. Kawan-kawannya, Man, kau ni Man, kenapa Man? Dia bagi tahu, pakcik, macam mana dia meninggal dunia pakcik? Aku tinggal serumah dengan dia pakcik. Kau tinggal serumah dia bila? Dia bagi tahu, kira 2 tahun sudah dia tinggal di rumah tu dengan si Kamal. Dia cakap, ya, dia cakap si Kamal sudah meninggal 2 tahun yang lepas. So bila dia kira-kira, rupa-rupanya si Kamal yang dia minta cuti sebulan tu, disitulah mula si Kamal sudah meninggal dunia. Dan bila dia tanya ayah dia, si Kamal meninggal disebabkan penyakit denggi. Jadi selama dia tinggal di rumah tu dengan siapakah si Azman tinggal, semangatnya hilang guys. Jadi dia cakap dengan pakcik, jadi siapa yang call saya ni pakcik? Jadi pakcik tu tengok telefon, memang betul nombor telefon tu nombor telefon si Kamal. Dan menjadi misteri siapa yang call si Azman untuk suruh dia balik ke kampung dan untuk datang ke Duri. Adakah di prank ataupun memang si Kamal rindukan dengan si Azman? Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Hanim. Dia ni melahirkan anak kembar. Anak kembar perempuan. So dia tidak tahu pun anak kembarnya ni memiliki satu keistimewaan di mana anak kembarnya ni hijab mata anaknya terbuka. So pertama dia tidak perasan. Ketika 3 bulan dia sudah hantar anaknya ni dengan babysitter, orang untuk tolong jagakanlah anak dia. Namun sepanjang dia hantar anaknya, babysitter yang hantar jaga anaknya di rumah, semua tidak kekal. Sekejap saja, lebih kurang 2 minggu mesti minta berhenti kerja, 3 minggu mesti minta berhenti kerja. Tidak pernah ada yang kekal lama. Jadi dia rasa pelik jugalah, kenapa orang susah sangat mau jaga anaknya ni, ya. Ramai ada penjaga babysitter tu, dia tanya kenapa mau berhenti. Dia cakap sering diganggu makhluk gaib, dia cakap. Jadi pelik jugalah si Hanim ni. Dia cakap, hantu, mana ada hantu dalam rumah aku ni, aku tak pernah lagi. Jadi sehinggalah anaknya sudah besar, lebih kurang 3 tahun 4 tahun begitu. Disitulah dia mulai perasan anaknya memiliki satu kelebihan. Masa ni, ketika anaknya di dalam bilik, ya, tiba-tiba anaknya tengah-tengah bermain, ni kembar kan, jadi bermain, tiba-tiba serentak anak kembarnya ini dia cakap, jangan. Dia cakap, mamaknya lah, maknya cakap, kamu ni kenapa boleh tiba-tiba jangan? Tu mak, tu serentak. Dia tunjuk belakang mak dia. Jadi maknya tengoklah belakang, tidak ada orang. Apa yang kamu nampak? Kemudian anak kembarnya itu buat aksi yang begini. Begitu. Guys, kembang bulu rumah mamanya. Sudah, dia cakap, anakku ni apa hal lah pula ni. Kemudian dia bawa anaknya lari ke ruang tamu. Dia cakap, apa yang kau nampak? Dia bagi tahu. Mereka nampak ada nenek kebayan di belakang mak dia. Dia cakap, aduh belengaran, biar betul anakku ni. Kalau anak seorang nampak, ini masalahnya dua-dua kembar anaknya bercakap benda yang sama. Dijadikan cerita, satu hari suami si Hanim ni outstation lebih kurang 2 minggu. So dia tinggal dengan anaknya saja, ya. Dia dengan anaknya tinggal di rumah itulah. Jadi biasalah kanak-kanak ni, diorang ni suka main lompat-lompat di katil, lompat-lompat kan di bilik. Jadi dia layan sajalah anaknya. Tiba-tiba anaknya ni berhenti melompat. Kemudian tegur mak dia, mak, di luar mak, di luar ada makcik, dia cakap. Pintu bertutup, ya. Dia cakap, makcik apa pula ni? Mak, ada makcik. Makcik apa? Dia tanya anaknya lah. Makcik Ani. Kedua-dua kembar tu cakap benda yang sama. Makcik Ani, biarlah dari situ. Mak yang malas layan lah.
biarlah di situ Makcik Ani itu, biarlah di situ, jangan layan. Kemudian anaknya tanya, mak Makcik Ani itu baik ke jahat? Jadi mak dia cakap, baik, Makcik Ani itu baik, mak dia layan sajalah. Tapi mak, kalau dia baik, kenapa badan dia berbulu? Sudah. Mak dia, aku bilang enggak dia, aduh. Mak dia, apalagi si Hanim ni, dia telefon mak dia. Mak, tolong datang rumah mak, anak kembar kita ni buat hal mak. Dia cakap, kenapa? Dia cakap, di luar bilik kami ni mak ada hantu mak. Dia cakap ada orang, dong panggil Makcik Ani berbadan bulu mak. Aku tak berani keluar rumah mak. Mak dia kebetulan nasib baiklah rumah mak dia dekat dengan rumah dia. Mak dengan ayah dia datang ke rumah tu dan ambil si Hanim dan anak kembarnya, bawa balik ke rumah. Sebab suami dia ada di rumah. So sampai di rumah, si Hanim ceritakanlah dengan mak dia, dengan ayah dia, apa yang berlaku, apa yang anak dia nampak. Tiba-tiba salah seorang anak dia yang kembar tiba-tiba macam yang, mak, pup, terus pengsan. Terkejutlah, kenapa ni? Cuba bangun, ayahnya cuba ruqyah. Ayah si Hanim ni. Dan bila sedar, anak itu macam yang, macam muka yang takut. Kemudian dia tunjuk siling atas. Tok, dia cakap, siapa di atas tu Tok? Kenapa perempuan tu ada di atas Tok? Atoknya tengok, tidak ada. Mereka tengok, tidak ada. Mana ada siapa tu? Kalau ada dia pun Atok akan halau, dia cakap. Tiba-tiba Atoknya berdiri, terus tersungkur, pop, terjatuh. Tiba-tiba guys, dia ayahnya terkejut dan lutut ayah si Hanim ni rasa sakit. Aduh, cakap, kenapa sakit betul lutut aku ni? Dia cakap, tak pernah rasa sakit lutut yang begini ni. Jadi ayahnya cuba ruqyah diri sendiri, ruqyah diri sendiri, baca 3 kul apa semua, baru rasa lututnya macam ringan sedikit. Ayahnya cakap, tak boleh jadi ni Hanim, kau kena bawa anak kau ni berjumpa dengan ustaz untuk berubat. Pulang saja suaminya, apalagi mereka pun cari ustaz untuk ubat anaknya. Dan bila sampai jumpa ustaz tu cakap, penunggu anakmu ni ada di luar rumahku. Dan hijab mata anakmu ni memang tidak akan boleh ditutup, sehingga ia akan tertutup secara natural sendirinya. Dan apa yang perlu sekarang ni, kamu hanya perlu pendinding diri, perlu banyakkan solat, perlu banyakkan mengaji dan baca zikir supaya benda tu tidak mengganggu. Jadi mereka pun ikutlah apa yang ustaz tu cakap. Dan hantu yang ikut durang tu sudah tidak berani masuk rumah durang, sampai anaknya sendiri tanya, ayah, kenapa kawan ayah tu tak berani masuk rumah? Biarlah dia di luar tu. Ayahnya pun layan sajalah. Dan semenjak hari itu mereka terpaksa membiasakan diri mereka dengan keadaan anak kembar mereka yang hijab matanya terbuka.